ataupun melakukan perubahan. Contoh kalau kita menulis itu dengan tujuan untuk sasarkan kepada sesetengah individu ataupun sesetengah kumpulan dan kita nak melobi ataupun membantu seseorang untuk keputusan kan, kita buat contohlah kita buat satu artikel tentang keburukan vape kan, kita propa dan kita membolehkan seseorang tu siapa-siapalah baca dan membuat keputusan sama ada nak vape ataupun tidak. Itu sebagai contoh. Penulisan juga, kita menulis juga untuk mencadangkan penyelesaian kepada suatu permasalahan atau mengubah keadaan sedia ada. Contoh kalau kita nak tulis artikel tentang dakwah ataupun tentang kempen Say to Zina contoh dan kita nak artikel tu kita nak sebut tentang macam mana nak menyelesaikan masalah sumbang mahram yang berlaku di Malaysia. Jadi penulisan ini digunakan untuk mencadangkan penyelesaian kepada masalah tersebut. Okay. Kita menulis juga untuk mengajak seseorang untuk menerima cadangan ataupun mengambil suatu tindakan. Ini sama macam perbuatan melobi. Kita melobi seseorang untuk buat sesuatu, menerusi penulisan. Dan penulisan adalah alat yang disebut paling berkesan untuk melobi seseorang tu berbanding kita bercakap. Bercakap boleh tetapi harus disokong dengan penulisan sesuatu. Penulisan tu sebabnya didokumentasikan, dia ada dia punya kata proses dia berbanding dengan bercakap. Dan benda tu lebih convincing untuk orang menerima cadangan ataupun menerima idea kita dalam penulisan tu. Secara rumusnya berdasarkan kepada yang Ana explain tentang pengalaman Ana, tentang motivasi ini adalah kita menulis ni untuk mempengaruh. Kenapa nak viral? Kenapa nak banyak orang share, banyak orang like? Kita menulis ni untuk mempengaruh. Sama macam sekarang ni banyak konten mungkin lebih kepada video, mungkin lebih kepada video lah sekarang banyak kan. Dan video tu juga digunakan untuk mempengaruh. Menulis ni juga adalah salah satu alat digunakan untuk mempengaruhi seseorang. Jadi dalam kita punya mindset, bila kita menulis tu adalah kita menulis untuk mempengaruh. Melainkan kalau kita tulis journal, diary lah. Kalau kita tulis diary tu mungkin menulis untuk meluahkan, untuk relaxing, tak tahulah, untuk relaxing ataupun kita menulis planner, menulis untuk merancang, tu lain lah. Tapi menulis untuk orang lain, untuk pembaca orang lain adalah kita menulis untuk mempengaruh. Jadi bagaimana kita nak menulis pada tahap kita mampu untuk mempengaruhi pembaca. Itu adalah tujuan bengkel pada hari ini. Okay, jadi objektif penulisan jelas ke setakat ini? Ada apa soalan? Okey. Okay, objektif penulisan. Ada soalan. Kerana tak nampak chat dan tak nampak apa-apa, boleh bacakan tak? Adakah perlu penulisan itu panjang untuk viral? Ataupun tulisan pendek tu dah cukup 4 motivasi tadi? Okey, copywriting Okey, penulisan penulisan ni kalau kita pergi kepada nanti kita akan explain further waktu next slide nanti. Penulisan ni ada banyak jenis. Ada penulisan, even sekarang media sosial adalah boleh dijadikan sebagai rujukan. Kalau dalam citation, maksudnya citation, okey, benda yang boleh dirujuk ni ada credibility-nya. Okey, sekarang ni dah ada format untuk merujuk media sosial. Maksudnya, kalau ada orang penting, contoh Mahathir ataupun Najib buat statement ataupun post di Facebook, kita boleh rujuk post sekian, ada format dia. Post site Facebook Najib. Okey, Twitter pun sama. Kalau orang yang berpengaruh, tokoh sekian tweet something, ataupun kita nak buat sentiment analysis, kita nak buat analisis sentimen terhadap hukuman hudud di Twitter. Okay, kita tengok ada beberapa, kalau kita type keyword hudud di Twitter, muncul berapa ribu, berapa juta tweet. Kita tengok satu-satu tu, okay, tweet sekian, kita analyse dan kita nak cite tweet ni, orang ni tweet hudud tak payah, ni tak payah. So, okay, perlu kepanjang untuk
mempengaruh, tak perlu. Dia bergantung kepada jenis penulisan. Bergantung pada jenis penulisan. Ucapan, puisi, pantun, fiction, penulisan kreatif lah, artikel, laporan, memo. Semua tu ada format dia dan juga ada orang kata panjang ataupun number of jumlah perkataan yang kebiasaannya diterima. Even artikel pun, kalau nak sebut pasal artikel, ada perbezaan artikel yang printed dengan online. Okay, kalau printed, panjang-panjang pun tak apa, satu buku. Printed tak apa. Tapi kalau sebagai editor, kalau kita nak buat artikel online, digalakkan untuk tidak panjang sangat. Dan the tricky part is, macam mana kita nak mengolah idea dengan tidak bergantung kepada bilangan perkataan. Itu adalah seni. Itu adalah kemahiran. Ada orang boleh menulis dan menyampaikan idea dalam 3 perkataan. Ada orang boleh menyampaikan dalam 1 perkataan saja. Ada orang perlukan 1 karangan. Itu bergantung kepada jenis penulisan dan juga kemahiran penulis tersebut. Tetapi kalau nak menjawab adakah perlu panjang untuk mempengaruhi, tak semestinya. Ada jenis penulisan perlu panjang. Ada jenis penulisan tak panjang pun tak apa. Tetapi yang penting adalah berjaya tak mempengaruhi pembaca. Okay. Jadi, okay. So objektif penulisan kita adalah panjang ke pendek ke, format macam mana ke, Twitter ke, IG ke, Facebook ke, FB post ke, copywriting ke, artikel akademik ke, tak akademik ke, fiction ke, tak fiction ke, apa-apa pun. Semua jenis penulisan satu objektif yang Ana sampaikan di sinilah, untuk menyampaikan maklumat kepada pembaca sasaran secara jelas, bersepadu dan koheren. Okay. Jelasnya adalah penulisan tersebut mempunyai objektif ataupun kalau perkataan teknikal adalah ayat tesis yang ketara. Maksudnya apa idea utama artikel tu. Pernah tak kita baca penulisan, penat ni kita baca. Sekali kita tak faham pun apa yang nak sampaikan. Ataupun kita baca Facebook, FB post kan. Punyalah panjang. Tapi apa dia nak sampaikan? Pernah tak kita ada pengalaman tersebut? Pernah. Okay, itu maksudnya adalah sebagai pembaca kita tak nampak objektif penulisan ataupun main idea penulisan tersebut. Apa main idea dia? Tak ketara. Tapi kita nak, sebagai penulis kita nak menulis even pantun pun, even cerpen pun, even dialog drama pun, kita nak ada satu main idea. Contohlah kita buat skrip drama, contohlah kita berminat nak buat skrip. Kita nak buat tentang, dia punya main idea dia adalah wanita yang tersakiti, penganiayaan wanita oleh di dalam rumah tangga. Itu adalah main idea dia. So main idea tu dia dibawa sepanjang penulisan tersebut dan pembaca boleh memahami jelas penulisan tersebut. Okey. Bersepadu. Struktur penulisan yang kukuh dan tidak terpisah-pisah. Maksudnya pendahuluannya, isinya, kesimpulannya, contohnya menyokong antara satu sama lain. Tidak terpisah-pisah. And ada jalan penceritaan yang cantik. Flow dia cantik, membawa pembaca kepada satu penceritaan ataupun penghujahan yang smooth. Itu memerlukan kepada pengolahan idea dan juga pengolahan penulisan. Okay, koheren. Koheren itu maksudnya kandungan penulisan yang berkesinambungan. Maksudnya koheren ni, kau bersepadu dulu, kau kena nampak satu bentuk penulisan tu, contohlah satu tweet, contohlah satu copywriting. Selalu orang buat copywriting apa? Contohlah copywriting tentang nak suruh orang sedekah, dekat tabung Isma samping-samping cawangan kita kan. Kita pun buat copywriting tentang kisah seorang makcik yang suami dia OKU. Kita start dengan pendahuluan mungkin dialog ataupun kata-kata makcik tu, makcik susah, suami makcik, something like that. Kemudian kita bawa dia punya macam mana kita nak sambungkan, nak suruh orang menderma tu dengan kisah makcik tu. Itu adalah berkesinambungan, jadi kesinambungan. Tak adalah orang macam oh ini copywriting minta sedekah rupanya, minta infak rupanya, macam tak ada kaitan dengan makcik tu, macam tu lah. So satu penulisan yang baik adalah penulisan yang berkesinambungan ceritanya.
Bersepadu ni tidak terpisah-pisah. Bersepadu ni kukuh, satu bentuk yang kukuh, satu penulisan yang baik. Coherent ni berkesinambungan, ada flow dia. Cantik. Okay, ambil satu contoh. Alah, ambil contoh diri anda sendirilah, anak kita. Okay, boleh tak? Sekejap, macam mana nak bagi ni? Saya nak bagi link ni. Tekan. Dan anda bagi link, anda share dekat chat. Satu artikel, anda nak antum, cuba tengok artikel ni, nak kritik pun boleh, tak kisah. Sekarang nampak apa, tak nampak apa Belum. Okay, ambil satu artikel yang anda tulis. Cuba tengok, cuba buka. Dah pukul 11 dah, ada hari. Cuba buka dan boleh tak sharekan apa main idea penulisan ni? Apa ayat tesis? Apa main idea artikel ni? Boleh tulis dekat chat. Kalau tak nampak pun bagi tahu je, tak nampak main idea, tak faham. Ada tak? Tips dia, kalau cari main idea tu, cari pada pendahuluan dan juga kesimpulan. Okay, Wanda Nadia cakap main idea adalah penghapusan orang Melayu. Peserta kena tulis apa-apa ke dekat ruang chat? Anda tanya apa main idea yang dapat daripada artikel ni. Macam mana nak detect main idea? Sebagai pembaca pun, macam mana bila kita baca sesuatu, kalau dari segi online ya, dari segi even printed pun, orang ni, manusia ni, dia tak membaca tau pada awalnya. Dia scan sahaja. Ana share link. Buka link tersebut yang Nana share ni. Ini ada satu artikel. Dalam artikel tu, Ana nak minta antum nampak tak main idea ataupun ayat tesis. Kalau technical term dia lah. Main idea penulisan tersebut. Kalau tak nampak, maksudnya ini bukan penulisan yang baik lah. Okay, Wanda Nadia cakap main idea adalah penghapusan orang Melayu. Jadi manusia ni bila dia membaca, manusia ni bila dia membaca, dia sebenarnya tak membaca pada awalnya. Sebelum otak kita decide sama ada kita nak baca dengan teliti, kita nak faham satu konten tu, mata kita akan scan
dalam bentuk piramid. Kalau orang designer, orang yang design poster, dia kena faham juga macam mana mata manusia dengan otak manusia ni berfungsi kan. Manusia kita ni scan daripada kiri ke kanan ke bawah dalam bentuk triangle. Sebab tu bila kita buat infografik atau poster, serta layout tu lebih senang orang nak scan. Okay, pembahasan penghapusan. Okay, betul. Okay. Tapi tak ada orang jawab tentang dekat kesimpulan Ana, polisi perumahan yang membawa kepada penghapusan bahasa Melayu. Tak ada orang jawab. Okay, maksudnya ini bukan penulisan yang baik lah untuk Ana jadikan contoh. Tapi kalau kita nak faham, bila kita nak menulis, main idea ataupun ayat tesis tu selalunya terletak di pendahuluan dan juga kesimpulan. So bila kita nak baca tu, bila kita baca satu artikel atau kita baca satu post Facebook, benda yang pertama kita kena nampak adalah main idea dekat atas. Kalau tak dekat atas, kat bawah. Kalau tak nampak dia punya tu, maksudnya bukan penulisan yang baik. Tak nampak kat atas. Housing Development Board. Apa? Okay, itu sebagai exercise sajalah. Okay. Sekejap nak teruskan slide. Okay, itu exercise. Even berita, ada yang tunjuk berita. Berita pada perenggan pertama atau pada part pertama tu, itu adalah main idea kita. Projek apa, aktiviti apa, itu adalah, kalau tak nampak, kalau benda tu muncul dekat bawah-bawah, itu maksudnya orang takkan baca lah. Pembaca dia akan, biasanya orang akan scan atas dan juga bawah saja sebelum dia decide untuk baca keseluruhan. Kebiasaannya lah. Okay. Berita orang baca headline saja. Sebab tu ada clickbait. Sebab tu ada teknik clickbait. Sekarang korang nampak Ana punya slide ke? Slide nota ke apa ni? Nampak slide nota ke slide peserta? Okey dah okey dah. Dah okey. Okay. Okay. Actually seorang penulisan baik, bila tak sadar ada orang mention tentang baca headline kan, itu sebenarnya bukan kemahiran penulisan tau, itu adalah kemahiran penyuntingan. Jadi editor ataupun ketua pengarang, dia akan decide tajuk, dia akan decide kata berita sekian tajuk apa. Itu adalah kemahiran penyuntingan. Penulis boleh bagi dekat penyunting apa-apa tajuk, even tajuk, mungkin tajuk sensitif macam mana pun boleh bagi. Tetapi yang menentukan benda tu dipublish macam mana, penulisan tu dipublish macam mana, berita tu dipublish macam mana adalah editor. Editor mempunyai kuasa yang dari segi publishing, editor override penulis. Sebab penulis bila dibagi penulisan, dia menjadi hak milik editor. Jadi kalau clickbait, tajuk headline tu, itu adalah seni, itu adalah kemahiran menyunting. Kemahiran penulis ni, kita boleh tulis, tapi yang boleh meluluskan tu adalah penyunting, ketua editor. Uti Hanis nampak komen ke? Tak nampak? Tak nampak. Ana nampak Ana punya slide, presenter dan juga audience. Ustazah Aminah tanya, tak tahu ni soalan ke apa. Housing Development Board ada ditulis. Ni untuk tadi Ada. Okey. Betul? Sebab itu adalah bila Housing Development Board tu seterusnya nak ulas tentang apa contoh dia, apa fakta dia. Polisi perumahan tu lah dia punya thesis statement dia. Tapi main idea lebih besar adalah penghapusan orang Melayu menerusi perumahan. Okay, jadi apa ciri-ciri penulis yang baik? Ni boleh argue lah, mungkin tak setuju kan, tapi ni kebanyakannya lah, yang ni pun anda dapat daripada bengkel BBP. Okay, seorang penulis yang baik adalah seorang yang minat membaca ataupun banyak membaca. Ini kataan bibliobibuli satu kataan baru. So kalau antu pening sangat apa benda bengkel ni,
Ana harap antum hafal satu kataan ni. Biblio bibuli. Kataan ni merujuk, maksud dia adalah Susah nak sebut seorang tu. biblio Biblio. Bibuli. Ada 3 perkataan. Ada 4 huruf je kat sini. B-I-O-L. Biblio bibuli. Biblio bibuli adalah seorang yang banyak membaca. Boleh jadi kita ni menulis, contoh macam editor pun, kita tak perlu pakar dalam satu bidang ataupun mungkin bukan bidang kita pun. Mungkin kita ni nurse kan, kita ni kerja memang tak melibatkan menulis langsung. Tak menulis, kalau menulis pun mungkin sikit-sikit laporan semua kan, tak menuliskan langsung. Tapi bila kita membaca, takkan kita membaca pasal kerjaya kita kan, takkan kita baca pasal bahan pasal nurse. Mestilah kita ada baca bacaan lain kan, novel ke, bahasa Inggeris ke, self-help ke kan. Seorang bibliobuli ni dia suka membaca dan dia adalah karakter ciri penulis yang baik. Suka membaca, banyak ilmu pengetahuan. Seorang yang berfikir akan menjana idea. Ada orang pernah cakap dengan Ana, dia memang tak suka berfikir. Ana pun tak tahu macam mana orang yang tak suka berfikir. Sebab berfikir ni, kalau kita tak berfikir, salah satu penyakit Alzheimer, tahu kan Alzheimer kan? Alzheimer, otak kita ni, kita ada banyak sel. Dan sel kita ni bersambung ataupun neutral, tak tahulah, Ana bukan bidang tu. Tapi Ana tahu kita punya otak ni, sel-sel otak kita, sel-sel otak berkembang bila kita banyak berfikir. Sebab tu orang yang banyak, macam kita tengok ilmuwan-ilmuwan cendekiawan macam Tunku Aziz, Mahathir, apa lagi, Al-Atas, antara cendekiawan-cendekiawan yang kita tahu mereka ni banyak berfikir. Sama ada mereka ni memang panjang umur, tidak nyanyuk, diorang panjang umur dan tidak nyanyuk, ataupun diorang mati muda lah. Mati muda tu disebabkan macam Said Kutub, sebab penjara semua kan, itu sebabkan lain lah, maksudnya faktor luar lah. Tapi kalau secara natural ni lambat nyanyuk sebab dia seorang yang berfikir. Seorang penulis juga adalah seorang yang mengamalkan penulisan. Dia mengamalkan ni maksudnya tak kisahlah satu bulan satu post, Facebook post ke, tulis kat diary ke, tulis kat laptop sendiri ke, tulis laporan ke, apa ke, tapi dia menulis, dia mengamalkan penulisan. Seorang penulis juga adalah seorang yang mendapatkan bantuan editor. Ramai orang tak tahu ataupun ramai orang tak sedar. Sebenarnya penulisan adalah satu proses yang bukanlah proses satu orang sahaja. Dia juga melibatkan beberapa orang dan termasuk sekali editor. Contoh dalam kita punya cawangan, contoh kajangan, setiap biro tu ada wakil dia, wakil media. Dan mungkinlah wakil media tu mungkin dia tak biasa menulis, tapi dia kena jadi wakil media. Tak apa. Tak apa, sebab penulisan berita ni dia ada bantuan editor. Maksudnya orang di Bicom tu yang in-charge editorial tu, tujuannya adalah untuk membantu wakil biro tu untuk menulis berita dan mencantikkan berita dia. Contoh berita-berita yang anda dapat mungkinlah struktur ayat dia begini, tajuk dia begini. Tak apa, sebab memang tugas editor untuk mencantikkan penulisan. So berita ataupun buku ataupun artikel yang kita nampak, kita baca ni sebenarnya dia bukanlah kita nampak penulis tu menghasilkan cantiknya macam ni. Tak, dia ada bantuan, hasil juga daripada bantuan editor yang menyunting, yang mencantikkan ayat dia, yang meng-clickbaitkan dia, yang menambah gambar, yang mencantikkan layout. Dia adalah satu proses yang melibatkan lebih daripada seorang. Jadi tak apa kalau kita tak pandai sangat menulis sebab kita ada editor. Sepatutnya dalam cawangan tu ada seorang yang ada kemahiran menyunting ataupun Bicom pusat ada editor kan. Itu adalah tanggungjawab dia untuk menyunting berita sekian, artikel sekian. Okay, dia quality check lah, quality control. Okay, jadi sorry lah, Ana memang tak biasa bercakap. Bila Ana bercakap, Ana memang tak ada stamina bercakap. So dia macam tiba tekak kering lah, tiba tak ada suara lah. So Ana memang seorang orator yang tidak bagus. Jadi menulis, Okay. Akhi OP minta sediakan air untuk Putih Anis. OP mana OP? Dia ni bagi juara dia ni kan, program Ada program. emosi.
Okay, menulis adalah satu kemahiran. Namun ada sesetengah penulis yang tinggi bakat linguistik ni. Sebab tu kita ada sastrawan negara. Sebab tu kita ada status sastrawan negara. Orang yang sastrawan negara ni dia ada bakat ataupun kepandaian linguistik yang lebih daripada orang lain. Dia pandai main dengan bahasa. Dia pandai mengolah bahasa. Dan kita memang berharaplah kita ada bakat tu. Tapi menulis adalah satu kemahiran yang semua orang boleh belajar. Tapi ada sesetengah penulis dia lebih tinggi sikit dia punya kepandaian linguistik dia. Dan kita yang mungkin bakat linguistik ni kurang sikit, satu cara untuk kita belajar daripada mereka ini adalah dengan cara imitation ataupun meniru. Kita imitate cara fake until you make it. Fake until you make it. Okay, seorang penulis yang baik juga mesti menguasai topik penulisan. Sebagai contoh, antum wakil biro wanita ataupun biro komuniti buat aktiviti, contohlah aktiviti, saya bagi contoh je, gotong royong komuniti. Antum terlibat secara langsung dalam perancangan program sekian, melaksanakan program turun padang gotong royong, dan antum kena ada wakil media nak kena tulisan. So antum adalah orang yang menguasai topik tu. Maksudnya antum dah tahu dah program tu macam mana antum menjiwai program tu, tahu duduk program tu penat ke, jumpa siapa. Antum adalah orang yang menguasai topik penulisan tu dan antum boleh menjadi penulis berita yang baik. Berbanding orang antum bagi tugas tulis berita tu kepada orang yang tak terlibat langsung dengan aktiviti tu. Contoh Hana tulis berita, orang tu tak terlibat pun dengan aktiviti tu, tak merancang macam mana dia akan tulis berita tu. Dia akan tulis dengan yang sangat teknikal, tak ada menjiwai. Tak baiklah penulisannya ada tapi tidak baik kan. Tetapi ada sesetengah mereka yang menguasai topik kurang kemahiran menulis. Contoh antum menguasai topik gotong royong komuniti tu tetapi kurang mahir menulis. Ada kemahiran, ada kekurangan dalam mengolah penulisan. Itu ada. Maksudnya penulisan tu orang yang menulis dengan baik semestinya menguasai topik yang baik. Maksudnya kalau antum menguasai topik yang baik, antum mampu untuk mengolah penulisan dengan baik. Mampu sebenarnya untuk menulis berita dengan baik. Sebab antum menjiwai perkataan perbuatan tersebut. Tetapi ada juga orang memerlukan maksudnya faham ke tentang Twitter. Tapi ada juga, ada bukan ambil contoh berita lah. Tapi ada pakar, contoh anda ambil profesor sekian-sekian ataupun memang pakar dalam bidang ni. Tetapi bila dia menulis tu, alahai, macam tak kurang baik lah, tak cantik lah flow dia. Sebab tu ada editor. Editorial membantu mereka yang menguasai topik ni menulis dengan baik, menghasilkan penulisan yang baik. Okay. Faham tak apa, nanti as anda explain, kita akan lebih faham. Okay. Apa ni kejap Uti Anis, sambil-sambil tu ikhwan-akhwat, sebab kita tak ada break, jadi ikhwan-akhwat kalau nak pergi buat air dulu ke boleh lah sebab kita santai-santai je pagi ni. Boleh. Nanti next kalau nak pergi toilet ke nak buat air ke sekarang lah, sekarang ni macam liat-liat sikit. Lepas ni macam berat sikit. Ana sebagai designer ni Ana rasa berat betul Oh ya. Tak tahulah yang lain mungkin okey. Ana kot. Ana ni otak visual. Menulis pun visual. Oh ya ke? Okey. Menulis dekat auditory. Okey, ringan. Visual lah ni. Sebenarnya orang visual dia kena menulis. Ataupun design lah. Design entah guna ada tulisan kan. Betul. Maksudnya menulis kat tu dalam bentuk copywriting ke apa tu. Orang visual biasanya dia tak boleh dalam otak macam ni je. Dia cakap kena tulis something. Sama ada dekat buku ataupun dekat digital ataupun dari segi ilustrasi. Itu sekadar bentuk saja. Uti Hanis ada iPad? Ana orang konvensional. Ana menulis kertas. Tangan. Yes, Ana orang macam tu. Orang kalau Ana dengar sharing tentang digital, Ana orang konvensional. Sebab Ana percaya, tak tahulah Ana punya amalan lah, tak tahulah Ana punya
kepercayaan kan. Ana punya tips yang berkesan untuk diri Ana sendiri. Bila Ana menulis tu, Ana ibaratkan dia masuk dalam rongga tangan Ana. Betul tu. So, Ana Mahathir konvensional. pun Ustaz Lah sendiri. Mahathir Ustaz Lah memang prefer kertas putih. Dia hanya alat je, ada orang prefer kita ada. Even Ana punya phone pun, Ana pilih phone yang boleh tulis, ada stylus. So Ana ada buku, Ana ada beberapa buku. So Ana orang konvensional, ikut antum lah. Ada orang memang suka digital ataupun type dekat nota, Facebook, phone. Ada orang suka audio, voice note kan, punyalah banyak voice note dia kan. Ada orang suka audio. Maksudnya bila dapat idea, audio. Ada orang macam tu. Apa-apa pun yang kita berkesan itu ikut cari individu. Tapi macam Ana ada beberapa buku. Ini buku khas untuk Ana catat perasaan saja. Perasaan saja, tak ada idea. Perasaan. Ini kan catat idea saja. Hanya idea saja. Ini Ana punya planner. So, Ana memang orang konvensional. Ana memang dan Ana punya research satu buku. Ni buku murah je RM9. Dan Ana suka buku kosong. Yang tak ada line. Yang tak ada line ke? Ana orang visual. So ini memang buku satu kajian, satu buku. So apa-apa idea ataupun apa-apa diagram yang Ana, sebab kita ni otak kita ni ada short term memory dan ada long term memory. Betul. Dan kalau kita ni bila kita banyak sangat benda fikir, stres. Satu sebab adalah sebab kita tak mencerakinkan ataupun membahagikan apa benda yang penting, apa benda yang tak penting. Ada benda yang dia tak penting pun untuk otak kita simpan. Ataupun dia tak tahu pun benda ni short term ke long term. Satu cara untuk kita meringankan beban otak kita adalah dengan menulis. Mencatat idea, mencatat apa dalam minda kita nak buat apa, nak beli apa. Supaya semua benda bukan dalam ni sahaja. Betul apa kan? Itu stres. Satu cara untuk kita kurangkan beban otak kita adalah dengan mencatat. Ana orang konvensional, Ana banyak buku. Mencatat. Dan Ana kalau buku-buku pun Ana tak Facebook. Kalau dah habis ni buang sebab memang Ana suka, Ana orang visual. So kalau idea tu Ana suka dalam bentuk ilustrasi, dalam bentuk jadual. Ada soalan. Okay. Sebelum Apakah medium yang sesuai untuk seseorang memulakan penulisan di peringkat awal sebelum mendapatkan penulisan yang baik? Medium untuk dia memulakan penulisan lah. WordPress ke, Blogspot ke, ataupun Facebook sendiri, ataupun apa yang baru-baru ni? Patreon ke apa? Patreon ya? Tak tahu. Ana kurang sikit dah. Ustazah Aminah tanya. Ana rasa paling senang, paling yang boleh buat adalah Facebook post kita lebih berstruktur. Jangan buat status yang pendek-pendek lah, buat status panjang terus. Bukannya status yang hang, dia macam apa maksud ini? Maksudnya apa yang cuba dimaksudkan? Maksudnya apa tak panjang sangat. Kalau macam panjang ni malas nak baca. Betul. Ana pun tak minat kalau panjang sangat tu. So maybe kita boleh start dengan Facebook post kita atau Facebook page kita. Dan ni yang kita nak ulas satu isu dengan concise dan berstruktur. Apa main idea dia? Macam mana kita nak sampaikan apa fakta yang menyokong kepada tu. Boleh start dengan Facebook post. Dan kita boleh tengok orang banyak baca, orang banyak like, orang banyak komen, banyak share tu pun salah satu dari segi konten pun kan. Lagi banyak konten kita provide, lagi banyak sebenarnya reaction ataupun orang possibility untuk komen. Berbanding dengan one off. Betul tak? Jadi itu bahagian media sosial lah. Tapi saya rasa yang medium yang boleh start, yang paling senang adalah Facebook post. Ataupun start dengan tulis artikel dan try untuk bagi hantar kepada editorial. Kalau sebenarnya jadi macam ketagih, tak tahu. Bila kita tulis, orang tolak. Bila kita tulis, orang komen kan. Kita pun macam tak nak tulis lagi. Tapi kalau kita tak buat putus asa sampai satu tahap, okay, kita tulis, orang publish. Publish tu sebenarnya satu achievement. So orang percaya kepada penulisan kita untuk menggambarkan image website dia. So kita publish satu. Tak tahulah 2 minggu ke sebulan masa nak tulis kan. Dan publish artikel tu. Ni selingan sikit Apa ni kita
Bikom Kajang, kita ada seorang ahli kita dilengkapi ataupun dikurniakan Kak Fatimah, dia daripada Ismaweb. Jadi ikhwah akhwat, kalau buat status yang panjang dan dia ada isi yang menarik, maksudnya Ismaweb boleh, maksudnya Kak Fatimah akan ambil daripada status kita tu, dia akan menjadi satu artikel di Ismaweb lah. Biasanya Boleh. YDP lah. Biasanya YDP Isma Kajang dia tulis panjang sikit, dia ulas pasal isu-isu semasa dia kajang. Nanti Kak Fatimah akan quote daripada bahagian yang boleh dia jadikan highlight lah, dan dia akan jadi berita lah, artikel. Wallahualam. Maksudnya citation media ni, Facebook ni, orang-orang yang ada jawatan lah, orang-orang yang ada credibility. Dan dia dikira sebagai rujukan lah, boleh dirujuk. Tapi Ana rasa jangan, Ana punya tips lah, jangan takut lah untuk approach editor sebenarnya. Editor ni sebenarnya mencari bahan. Mereka kekurangan bahan. Sebab mereka takkan tulis sendiri dan publish, edit sendiri dan publish sendiri. Tak. Mereka perlu mencari bahan. Jadi kita cuba try tulis satu artikel. Kalau satu artikel, kita berjaya publish, insyaAllah dia akan menjadi satu ketagihan. Maksudnya macam, ada orang kisah pasal penulisan aku, tulis lagi, publish lagi, tulis lagi, publish lagi. Sampailah kita sendiri dengan sendirinya kita belajar macam mana nak mengolah penulisan kita dan improve penulisan kita dengan lebih baik. Ada ada soalan ke? tak apa. Habiskan dulu. Okey. Bila so, apa? Ana nak start section baru Ni ada sikit-sikit. Ikhwah kata boleh tengok page Haji Amin. Kadang-kadang beliau tulis panjang. Ni editor Haji Amin kot admin dia. Kadang-kadang dia akan tulis pendek, tapi memang penulisan beliau ada matlamatnya. Lepas tu ada komen, ada soalan, bagaimana cara untuk menarik perhatian orang baca sampai habis walaupun pendek? Walaupun panjang. Panjang ke pendek ni? Tia Hamizah. Boleh buka mic kalau perlu. Macam mana nak tarik perhatian orang membaca sampai habis? Okey, Haji Amin dia ada Facebook page dan Ana percaya ada admin page lah. Dia ada, orang kata bukan dia yang bukan, yelah dia adalah tokoh yang sangat busy. Maksudnya dia ada pegawai yang mungkin tolong mencatatkan. Kadang-kadang ada tokoh yang dia orally, dia suka bercakap. Dia ada pegawai yang tolong mencatatkan dia dalam bentuk penulisan, mencantikkan dia, editkan dia jadi satu benda yang clickbait atau satu benda yang menarik. Itu orang yang tokoh lah. Itu kalau nak bincang pasal sebab kalau tengok tokoh-tokoh tu pun, even dia punya IG, dia punya Twitter pun jadi pegawai dengan pegawai komunikasi. Okay, tapi kalau kita sendiri boleh panjang-panjang orang nak baca sampai habis. Satu adalah relevansi, maksudnya orang pembaca dia takkan baca benda yang tak bermanfaat untuk dia. Dan sebenarnya sebagai penulis, kita menulis ni untuk pembaca. Kita bukan menulis untuk diri sendiri, bukan shop sendiri.